Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semua pada hari ini? Dah siap kita untuk menyambung perbincangan kitab kepribadian muslimah? Semua dah buka bukunya? Mudah-mudahan semuanya sudah bersedia ya di situ untuk kita mengikuti perbincangan berkenaan dengan adab-adab muslimah bersama dengan teman-temannya. Dan pada minggu lepas kita bincangkan tentang adab apa? Bermanis wajah dan juga memberikan nasihat. Okey, so hari ini insya-Allah kita akan bincangkan beberapa lagi adab-adab yang boleh kita praktikkan ketika kita bersama dengan rakan-rakan kita dan ketika kita memiliki hubungan yang baiklah dengan kawan-kawan. Jadi supaya dia untuk lebih mengukuhkan lagi hubungan kita dan rakan-rakan yang ada di sekitar. Baik, adab kita yang berikutnya di sini ya, kita terus pergi kepada muka surat 394. Okey, muka surat 394, di bawah sekali situ kita ada lemah lembut terhadap mereka. Okey, lemah lembut terhadap mereka. Baik, wanita muslimah yang jiwanya telah disirami petunjuk Islam tidak pernah berlaku sombong di hadapan saudara dan teman-temannya. Jadi seorang muslimah yang dia faham tentang Al-Quran, faham tentang hadis Nabi SAW, sifat sombong ni tak ada dalam diri dia. Dia tidak menyebabkan diri dia tu rasa bangga di hadapan orang lain. Kan sebab tu semakin kita banyak belajar agama, seharusnya kita menjadi orang yang semakin berakhlak, beradab, tutur bicara kita juga baik. So sebab tu di sini kita belajarlah kan bagaimana setelah menjadi orang yang ada agama lah kita kata ni, yang faham tentang agama ni, bagaimana adab kita dengan orang di sekitarnya. Dan antaranya di sini ialah disebutkan bila orang itu dia tidak sombong, bermakna ada kelemah lembutan dalam diri dia. Maka sebab itu ya disebutkan di sini orang yang mendapat petunjuk agama tadi kan, muslimah yang mendapat petunjuk agama tadi, dia senantiasa bersifat ataupun bersikap lemah lembut, mencurahkan kasih sayang dan cinta. Dan cukuplah dia merenungi firman Allah Azza wa Jal yang menggambarkan sifat orang-orang yang beriman, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tentang sifat yang ada pada orang yang beriman, iaitu Allah katakan yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin. Jadi ini ya kita panggil sebagai satu sifat yang ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan sifat ini kepada orang yang namanya mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka di sini ya dalam surah Al-Maidah ayat 54 tu tadi, maka tergambar jelas di depannya apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita muslimah terhadap saudara dan teman-temannya. Jadi bila kita tahu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 54 menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang memiliki sanak saudara, sahabat handai di sekitar kita kan, apa yang seharus kita buat? Sikap lemah lembut. Lemah lembut tu bukan kata macam gedik tu, bukan gitu kan, bukan gitu maksud saya, tapi sini dia penuh berhemah. Tutur katanya baik, tindakannya baik, kan begitu. Tak cakap pekik-pekik, tak bercakap kasar, tak tindakannya kasar. Itu dipanggil sebagai lemah lembut. Dan kita ni wanita, memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan kelemah lembutan itu. Kerana apa? Kita ni Allah takdirkan kita wanita menjadi seorang ibu. Kan? Tapi itu tak bermakna orang lelaki tak perlu ada kelemah lembutan. Bukan begitu.
Orang lelaki, okey, kita lihat di sini, Nabi SAW adalah seorang lelaki. Tetapi Nabi SAW dalam banyak hadis baginda menunjukkan kepada kita betapa kelemah lembutan adalah antara sifat yang ada pada diri baginda. Ditunjukkan kepada kita. Dan kita sebagai wanita lebih-lebih lagi lah kan. Dah memang Allah ciptakan dengan keadaan yang lembut itu tadi, lemah lembut tadi, kena banyak lagi menjaga dan jangan kita buang sifat ini daripada diri kita. Okay, jangan cakapnya pekik-pekik kan, menengking-nengking. Itu adalah perkara yang tak cantik lah. Hilang comelnya orang perempuan ni kalau cakap pekik-pekik, bopa, bingit. Saya bingit ni kalau orang cakap pekik-pekik, saya tak boleh. Minta maaf lah, saya orang yang memang tak boleh. Kalau dengar orang cakap pekik-pekik, bising, bibil kan, saya memang jenis yang tak boleh nak dengar semua benda-benda macam ni. So kita, bagi saya, relax lah, tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Okey? Baik. Terus saya di sini. Kenapa tadi saya kata bahawasanya Nabi SAW memiliki sifat kelemah lembutan itu tadi? Kerana ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan, bacakan kepada kita, ataupun yang Nabi ajarkan kepada kita tentang kelemah lembutan itu. Yang ini diucapkan kepada isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW, hadisnya ada dalam kitab kita, iaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa di sini? Dalam bahasa Arab yang saya nak baca, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Ini yang menjadi penyebab kenapa penting kita sebagai seorang muslimah memiliki sifat kelemah lembutan itu tadi. Dan hal ini dia umum ya, bukan hanya setakat untuk perempuan sahaja. Bahkan kaum lelaki juga perlu mengambil hadis ini sebagai pegangan agar setiap tindakannya menjadi cantik dalam kehidupan. Dan ini adalah pesanan Nabi SAW kepada kita umat Nabi SAW. Iaitu apa kata Nabi? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan bila ianya ada pada satu perkara, tidaklah melainkan kelemah lembutan itu tadi dia akan menghiasi perkara itu. Tetapi sebaliknya, Nabi kata wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Tetapi kelemah lembutan kalau sekiranya dicabut, ditarik daripada sesuatu perkara, tidaklah melainkan ia akan menyebabkan hal itu menjadi buruk. Syanahu, dia akan jadi buruk. Okey, hadis ni riwayat Imam Muslim. Sebab itu penting kita ni meletakkan kelemah lembutan sebagai antara sifat kita supaya setiap isu dalam kehidupan yang kita hadapi dapat kita tangani ia dengan baik. Dan bagaimana untuk kita menangani isu-isu dalam kehidupan tadi dengan baik? Antaranya ialah bila kita letakkan kelemah lembutan dalam isu itu tadi. Kelemah lembutan ni maksudnya ialah kita ni menghormati orang lain, kan? Itu kelemah lembutan. Kita ni tak menzalimi orang lain. Contoh, kalau kita ada masalah, kalau kita ada problem dengan seseorang, adakah perlu untuk kita menengking, pekik-pekik, bergaduh, kan? Kalau kita orang perempuan mungkin tak sampai tarik tudung, adakah perlu sedemikian? Tidak, kan? Bermakna di sini, bila kita nak selesaikan satu isu itu tadi, hadapi ia dengan cara yang baik, cara yang tenang. Yang Nabi sebutkan ar-rifq, iaitu kelemah lembutan. Sebab apa? Bila kita selesaikan ataupun bila kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita ini, atau apa-apalah perkara dalam hidup ni, kita hadapi hal itu dengan penuh kelemah lembutan. Okay? Tanpa kita letakkan kekasaran pada masalah tu tadi, dia insya-Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kita dan akhirnya ketenangan itu akan menunjukkan kepada kita jalan keluar yang baik. Dia akan settle, dia akan selesai dengan indah sekali. Sebab itu pesan Nabi. Tetapi sebaliknya, kalau sekiranya kita buang kelemah lembutan tu tadi, kita letakkan, kita ganti dengan kezaliman, kita berteriak, kita pekik, kita memaki orang lain, kan? Contohlah kalau kita gaduh dengan kawan kita, kan, dengan muslimah tu. Contohlah kita marah, kita masak nasi lemak, dia pun sibuklah nak jual nasi lemak, kata kan. Kita pun marah, kita tak happy. Kita kata, apasal awak ni nak jual nasi lemak? Kita dah pekik-pekik depan pintu rumah dia.
Wajar ke kita letakkan diri kita pada tempat yang semikian? Sebab tu orang perempuan ni, saya nak kata begini, kita marah ke, sakit hati ke, apa-apa orang buat dengan kita, tenang. Sabar, tenang. Okey, tenang. Jangan kita pekik sana, pekik sini sampai mengundang mata orang lain melihat diri kita yang dalam keadaan marah tu kan. Contoh senanglah. Kalau ada orang usik, kacau suami kita, jangan kita pergi serang wanita tu. Ini akhlak namanya. Okey? Sebab bagi saya beginilah. Kalau awak serang wanita tu tadi kan, apa beza awak dengan dia? Tak ada beza. Tak ada beza. Kita nak malukan dia. Mungkin kita kata, oh saya nak viralkan dia dekat FB. Saya nak malukan dia. Biar dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Tapi itu adakah dia memberikan jalan solusi yang baik? Mungkin orang kata anda adalah sebagai seorang wanita yang berani mempertahankan dan memperjuangkan hak anda. Mungkinlah macam tu kan. Wah, ni macam ahli politik. Mungkin demikian. Tapi adakah itu menunjukkan akhlak yang baik, kepribadian yang baik ada pada diri kita? Tidak sebenarnya. Tidak begitu. Tapi kalau kita hadapi masalah itu tadi dengan cara yang baik, dengan penuh kelemah lembutan, tidak berkasar, kan? Lebih tertonjol bagaimana indahnya kepribadian kita sebagai seorang muslimah. Bagaimana indahnya kepribadian kita sebagai seorang muslimah. Tak banyak perkara dalam hidup kita ni, kena ingat. Tak perlu kita pekik-pekik. Tak perlu untuk kita berkasar. Tak perlu. Banyak perkara boleh kita settlekan dalam keadaan yang tenang. Okay? Sebab itu Nabi SAW pesan kita dengan hadis yang sedemikian. Dan kalau kita nak rujuk dalam hadis yang lain, masih lagi dalam riwayat Imam Muslim, okay, Nabi SAW juga pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha tentang apabila datang satu kumpulan yang nak bertemu dengan Nabi SAW pada masa itu. Mereka datang, tapi apa yang mereka ucapkan kepada Nabi SAW? Assalamualaikum. Kematianlah ke atas kamu. Aisyah radhiyallahu anha. Dan macam saya kata tadi lah kan, kita orang perempuan, emosi kita, kita ni penuh dengan emosi. Kita ada emosi, kadang-kadang kita cepat melenting, kita tak boleh lah dengan benda-benda yang menyakitkan dan sebagainya. Mulut kita ni pun rasa ringan je, lidah ringan je, macam nak cakap je kan. Dan pada waktu ini kita lihat bagaimana tindakan Aisyah radhiyallahu anha sehingga Nabi SAW menegur beliau. Bila Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan orang itu tadi kan, apa jawab Aisyah? Bal alaikumussalam wal la'nah. Itu jawab Aisyah. Aisyah kata apa? Bahkan ke atas kalian kematian dan laknat. Dia tambah lagi satu word belakang tu, laknat. Ambil korang macam tu. Ini orang perempuan ni. Dia punya perkataan tu kan. Kita biasalah kita orang perempuan. Kadang-kadang kalau bila kita nak cakap ni, sebab tu saya kata, kita ni kalau nak cakap, fikir dulu. Fikir dulu sebelum kita boleh cakap. Kadang-kadang kita ni orang perempuan kalau cakap aja. Selepas terlepas tu perkataan tu kita cakap tadi kan, barulah kita kata, kenapalah saya cakap macam itu? Apa salah aku cakap tadi? Aku tak patut cakap macam itulah, tak baiklah. Baru kita menyesal kan? Betul tak? Baru kita menyesal. Sebab tu sebelum kita cakap, kita fikir. Dan kita lihat, kita berbalik kepada hadis tadi. Bila Nabi SAW mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha itu tadi, apa kata Nabi kepada dia? Nabi kata, mahlan ya Aisyah. Perlahan-lahan wahai Aisyah. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Itu kata Allah. Itu kata Nabi SAW kepada Aisyah. Sesungguhnya Allah cinta kepada kelemah lembutan pada setiap perkara. Dan orang perempuan biasalah defensif kan dia ni kan. Dia kata kepada Nabi, alam tasma' maqalu. Dia kata, kau tak dengar ke apa dia cakap tadi wahai Rasulullah? Kan dia maki kita, dia cakap macam ni. Macam kita lah, kita kalau orang datang tiba-tiba cakap satu pada suami kita, kita yang perempuan ni, suami kita relax, kita selalu kadang-kadang relax, senyum je. Kita yang perempuan ni, kita yang akan ke depan, kita yang akan cakap, kita yang akan marah. Suami kita relax kat tepi tu kan. So di sini Aisyah kata kepada Nabi, tak dengar ke apa dia cakap? Nabi kata, ya, aku dengar. Dan aku dah jawab. Nabi kata, wa'alaikum, aku jawab. Dan ke atas kalian juga. Nampak ya? Sebenarnya Nabi dah jawab juga apa yang disebutkan oleh orang itu tadi. Cuma approach-nya berbeza. Caranya berbeza. Kerana apa? Ada kelemah lembutan dalam menjawab perkataan itu tadi. Kan?
Sebab tu dia lebih mencantikkan. Dia menghilangkan permusuhan kan, kalaulah ada terdetik nak bermusuh ke apa-apa kan. Kemudian bila kita ni yang menjadi pihak yang kedua lah mungkin. Pihak kedua, bila kita berhadapan dengan situasi itu tadi, dan kita berhadapan dengan keadaan yang tenang, tidak pekik-pekik kan, lemah lembut, okay, relaxlah kita. InsyaAllah, benda tu dia tak akan jadi lebih besar. Sama juga, kan contoh kita orang perempuan yang muslimah. Kita kalau bertengkar dengan suami kita kan, mungkinlah kita ni ada benda-benda biasa rumah tangga ni kan, orang kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit. Tak boleh pula nak nyanyi lagu Piramli kat sini. Tapi kita rumah tangga mesti ada benda-benda yang tertinggi suara dan sebagainya. Mesti ada. Tapi sebelum kita tertinggi suara itu tadi, mungkin boleh kita ingat, kalau kita tinggikan suara kita sekalipun, ia belum tentu menyelesaikan masalah kita dalam rumah tangga tu. Kita pekik macam mana sekalipun pada suami kita ke, ataupun kita sebagai seorang suami, kita pekik macam mana pun pada isteri kita, dia belum tentu boleh menyelesaikan masalah itu. Buang karen lah orang kata kan. Buang karen kita ni, pekik sana pekik sini, penat aja. Buat penat. Tak perlu. Okay? Jadi selesaikan apa jua masalah dengan kelemah lembutan, insya-Allah dia akan mencantikkan situasi itu, dia akan lebih memberikan satu solusi yang terbaik bagi diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita approach masalah tadi kan, dengan menghilangkan kelemah lembutan, dia akan memburukkan keadaan. Memburukkan keadaan. Kenapa saya kata demikian? Kenapa Nabi SAW juga mengatakan demikian di sini kan? Yang kita pegang apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab kita ni kalau dah pekik-pekik dan marah-marah, tangan kita ni juga akan jalan. Mungkinlah kita ambil pasu bunga, kita campak, terkena pula kepala anak kita ke apa dan sebagainya kan. So itu tak bagus untuk kita. Tapi kalau kita tenang, kita lemah lembut, insya-Allah. Pasu yang kita beli mahal-mahal pun tak jadi apa-apa dah. Barang pinggan mangkuk ke apa kan, yang brand mahal-mahal tu kita beli, tak pecah pun. Ke pinggan mahal ni dia tak pecah kalau lempar. Cuba. Piring yang dekat dapur tu kan, cuba ambil. Kalau agak-agak mahal tu, kalau marah-marah tu, cubalah. Kalau dia pecah, tak pecah kan? Nak tengok ketulinannya tu macam mana. Okey, kita tinggalkan pasal piring tu lah. Baik, sini kita lihat terus. Pada muka surat 395 di bawah itu, ada satu daripada Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi SAW yang penuh dengan kelemah lembutan itu tadi. Di sini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, okey, menuturkan akhlak beliau yang sangat luhur. Yang mana dia kata, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tidak pernah aku mendengar perkataan dari beliau. Dan tidak pernah beliau menegur apa yang telah aku kerjakan. Mengapa kamu kerjakan ini? Atau pekerjaan apa yang belum aku kerjakan? Mengapa tidak kamu kerjakan ini? Muttafaq alaih hadisnya. Maksudnya akhlak Nabi. Nabi itu penuh dengan hemah lah. Penuh dengan kelemah lembutan. Walaupun dengan pembantu dia. Kan? Kita lahir muslimah. Kita kalau dengan pembantu kita kat rumah tu, kalau kita tengok dia sikit-sikit kan, mungkinlah dia tengah rehat ke apa. Cubalah nak tengok cerita Mok Chun ke apa kat TV tu kan. Kita punya mata dah merah dah. Kita tak puas hati dah. Apa ni tengok TV dah? Suara kita tinggi dah satu flat dah. Betul tak? Kita tak pantang kita tengok mate kita kalau duduk ke apa kan. Even kalau dia tengok kartun lah agaknya. Kita ni tak boleh pantang. Janganlah macam gitu. Kan? Pembantu rumah kita tu bukan robot. Dia pun nak juga rehatnya. So kita ni sikit-sikit lah. Kita kalau kerja dekat office pun kita nak rehat kan. Ada waktu rehat. Kita pun pantang juga kalau tiba-tiba bos kita tanya tu tanya ni. Dan mate kita di rumah, pembantu rumah kita adalah manusia biasa juga. Jadi ada caranya lah. Jangan malas sangat. Kalau pembantu rumah malas sangat tu pun kena tegur lah kan. Tak bolehlah kita biarkan. Kalau kita biarkan pun kita pula yang jadi pembantu rumah dia nanti. Maknanya tengoklah keadaan-keadaan yang tertentu. Okay? Baik, seterusnya di sini kita terus habis saya dah habis bincangkan tentang kelemah lembutan tadi. Maknanya kita sebagai seorang muslimah, kita kena jaga adab kita dengan kawan-kawan. Jangan kita sesekali bersikap kasar dengan kawan kita. Walaupun bergurau. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan tentang gurauan. Ada adab-adab dalam gurauan. Okey, kita menegur kan, pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang memberi nasihat. Kita juga ada dah sentuh bagaimana seseorang seharusnya memberikan nasihat dalam keadaan yang baik, ikhlas kan. Dia berkaitan lah. Maknanya kelemah lembutan ini dia berkaitan dengan semua aspek cara yang ada.
penuturan, tindakan, kan, supaya rakan kita tidak berjauh hati daripada kita. Supaya dia lebih mengeratkan hubungan persahabatan antara kita dan rakan-rakan yang ada di sekitar kita. Okay? Dan ia tidak menimbulkan permusuhan ataupun sakit hati, terguris hati dan sebagainya. Dan agama kita mengajarkan kepada kita agar bersifat lemah lembut, okay, dengan kawan-kawan yang ada di sekitar. Baik, seterusnya pada muka surat 396. Kita masuk kepada subtopik yang berikutnya, iaitu akhlak yang kedua pada hari ini, iaitu tentang tidak mengunjing mereka. Mengunjing ni dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai tidak mengumpat. Okay, tidak mengumpat. Ini nak cakap apa? Favorite ke orang perempuan ni mengumpat? Ya, suka makcik bawang. Suka jadi makcik bawang. Kenapa ya orang panggil makcik bawang ni? Makcik cili tak ada. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini ya. Dijelaskan kepada kita oleh Dr. Ali Al-Hashimi tentang topik yang berikutnya ini. Beliau mengatakan wanita muslimah yang sedar dan terjaga tidak akan terheret pada perilaku mengumpat di majlis-majlis yang dia ada di dalamnya. Nampak tak? Dr. Ali Al-Hashimi pun dia macam faham je orang perempuan ni. Bila pergi majlis, duduk ramai-ramai, dia mesti ada je kita punya forum perdana yang tak rasmi. Betul tak? Kita orang perempuan, kalau kita dah dudukkan sama-sama, selalunya dia ada ahli panel yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Siap ada moderator sekali tau. Itu masalahnya. Duduk ramai-ramai. Dia cakap, kau tahu tak Sakinah tu? Ui, dahsyat dia tu. Oh ya, masuk panelis yang kedua, tambah sana, tambah sini. Moderator kata, ya ke? Kau tak ada apa cerita? Nampak tak soalan dia? Sebab tu saya kata dia moderator. Orang ni kan, dia moderator. Sebab tu kita ni, kalau duduk dalam mana-mana majlis sekalipun, makan bersama dengan kawan kita sekalipun, apa-apalah. Dan sekarang, kita dah tak boleh jumpa lah kan. Semua orang dah kena duduk rumah masing-masing. Dia merupakan satu peluang dan ruang untuk kita yang kalau suka sangat mengumpat ni, taubat banyak-banyak. Didik diri kita agar tak jadi orang yang mengumpat. Sebab tak jumpa orang. Jangan pula kita pergi sambung perangai kita tu di WhatsApp. Siap buka apa? WhatsApp group ke apa kan, Telegram ke apa kan, FB group ke apa, dah tak boleh jumpa, kita online lah, Zoom pun boleh juga. Kita buka satu line, jomlah kita Zoom sama-sama. Kita pergi cerita pasal si Sakinah tu contoh kan. Mungkin kita nak buat begitu. So di sini kita lihat bagaimana keadaan itu tadi. Okey, kita sebagai seorang muslimah yang suka sangat bercakap. Saya selalu cakap orang perempuan ni suka sangat bercakap. Kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ni dengan satu kemahiran. Bijak, berbual, pandai cakap. Masya Allah, tabarakallah. Tak perlu jadi ustazah dia. Tak perlu jadi ustazah. Orang perempuan memang automatically memang pandai cakap. Memang dia malu macam mana pun, dia memang pandai cakap. Okey, dia malu macam mana, dia pandai cakap. Sebab itu memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Sebab dia memang diciptakan akan mendidik anak-anaknya lah kan. Bayangkan kalau kita jadi ibu, kita senyap je. Tak jadi juga kan, tak boleh. Anak kita buat apa, diam je. Maknanya kita ni lebih banyak cakap di rumah dengan anak-anak. Sebab tu saya kata dia adalah kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kurniaan itu tadi, dia seharusnya diletakkan pada tempat yang betul, tempat yang baik. Okey, memberikan nasihat contohnya kan, memberikan nasihat, memberikan motivasi, ucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang hal-hal mengumpat ni, nak cakap pasal orang A, orang B, orang C, tak payah, tolak tepi. Tak payah. Kalau ada orang tiba-tiba ajak kita cakap pasal orang tu orang ni, tutup je lah. Tutuplah kisah tu. Kata, ataupun angkat je kaki daripada forum perdana tak rasmi tu tadi. Kan? Keluarkan diri kita. Tak perlu untuk kita ni. Kalau kita terpaksa duduk pun kita pekat telinga je lah. Tak payah kita nak tambah-tambah. Tak payah nak jadi makcik cili, makcik bawang putih kan, bawang merah ke apa, makcik apa lagi, halia ke apa, tak perlu. Halia, apa dah juga halia boleh tahan. Okey, tak perlu, semua tu tak perlu. So kita kalau memang kata saya tak ada kekuatan untuk mengeluarkan diri saya daripada tempat itu, okey, jangan kita ambil pot lah, senang. Tak perlu kita ambil pot. Dan kurang-kurang pun kita kata, dah lah, biarlah itu masalah dia, tak perlu kita cakap pasal dia. Untuk kita menghentikan hal itu tadi. Okey? Jadi, kadang-kadang kawan kita, bila dia tahu kita tak berapa suka, dia takkan cakap pasal benda orang lain ni dengan kita. Dia takkan cakap. Saya ingat dulu masa saya belajar, kan? Biasalah budak-budak perempuan ni, suka sangat cakap pasal orang lain, kan? Saya ni akan jadi orang yang
tak ambil pot lah. Kita akan diam je kan. Sampai seorang kawan saya kata apa, boring lah cakap dengan Kak Sakinah ni, boring cakap dengan saya. Sebab saya jenis yang tak berapa nak layan sangat. Kalau berbual pasal orang ke apa kan, memang tak berapa ni. So kita, kalau kita tunjukkan diri kita yang tak berapa nak minat untuk dengar, untuk tambah, orang di sekeliling pun faham. Dia takkan lagi nak jadikan kita teman ataupun panelis kedua, ketiga ataupun keempat. Dia nampak kita, dia akan diam secara tiba-tiba. Okey? Baik, seterusnya. Maka di sini ya, dia kata, Dr. Ali Al-Hashimi, dia sebutkan kepada kita, bahkan seorang muslimah itu tadi, dia akan menjaga lisannya, lidahnya, dan mengingatkan saudara dan teman-temannya yang melakukannya. Okey, saya kata, dia ingatkan. Dahlah sudah, itu masalah dia. Kan kita ingat kepada kawan kita lah, kalau dia, itu masalah dia, dahlah kita pun tak tahu apa yang berlaku dalam hidup dia kan. Itu biarlah dia. Kita tak payahlah nak tambah-tambah. Itu bagus. Maknanya kita usaha untuk menghentikan. Okay, apa yang kita tahu, dia akan pergi kepada dialog-dialog seterusnya yang boleh menyebabkan orang lain, orang itu kalau dengar dia akan sakit hati. Baik, seterusnya dia memandang bahawa menjaga majlis dari perbuatan ghibah, iaitu mengumpat, merupakan kewajipan bagi dirinya. Kerana dia tahu mengumpatlah perbuatan yang diharamkan, dan ini telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Okey, nanti boleh buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, lihat terjemahannya. Baca ayatnya. Siapa yang ada kitab tafsir, buka kitab tafsir. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang ayat Al-Hujurat ayat 12 itu tadi, surah Al-Hujurat ayat 12 itu tadi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada ya ayat Al-Qurannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kita, bila kita mengumpat kawan kita yang A contohnya, dia, Allah umpamakan di sini seperti kita makan daging dia yang dia dah mati. Masa dia mati, kita kalau ada orang mati, ada orang meninggal, kita nak makan daging dia? Boleh lalu tak? Tak. Kita tak lalu. Bahkan itu memang diharamkan dalam agama kita. Tak boleh. Kan? Kalau orang mati, kita tak boleh makan daging dia, diharamkan, apatah lagi orang yang hidup. Cantik analogi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam Al-Quran ini. Kan? Kemudian kita lihat di sini, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kita tak lalu nak makan sebab daging orang mati. Tak lalu kita nak telan. Dan Allah kata dalam ayat ini, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Okey, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka sebab itu, di sini ada sebuah hadis yang dinyatakan untuk menyokong perbincangan kita berkenaan dengan supaya kita tidak jadi orang yang mengumpat orang lain. Antara caranya ialah menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Apa kata Nabi SAW kepada Muaz? Nabi kata kepada Muaz, jagalah ini wahai Muaz, seraya beliau memberi isyarat pada lisannya. Nabi kata kepada Muaz, jaga ini, lidah, jaga lidah. Dan Muaz tanya kepada Nabi di sini. Muaz tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, apakah kami akan diseksa lantaran perkataan kami? Muaz tanya, kita ni akan diseksa oleh Allah kerana ucapan-ucapan kita. Dan Nabi kata apa di sini? Apakah manusia, kalau dalam bahasa Arabnya, wahal yakubban nas ala wujuhihim finnar illa hasaid alsinatihim? Adakah manusia menyangka bahawasanya dia itu tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka dengan wajah mereka tadi kan? Okay, dalam keadaan wajah mereka tu terlebih dahulu. Kerana apa? Lidah mereka, perbuatan lidah mereka. Maknanya lidah ini merupakan antara penyebab kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setiap apa yang kita nak ucapkan, kan? Setiap apa yang kita nak sampaikan, setiap apa yang nak kita sebut, tak kiralah tentang orang lain ke, tentang itu, tentang ini, kena kita fikirkan. Adakah ia baik, adakah ia penting untuk kita sampaikan? Keburukan-keburukan orang lain. Best sangat ke kita ni cakap pasal orang? Itu kan kadang saya pelik. Best sangat kita cakap pasal orang. Kan?
Kita, cuba kalau kita, orang cakap pasal diri kita, apa rasanya? Apa rasanya? Sakitnya tu di sini kan? Sakitnya tu di sini. Tiba-tiba kita dengar, tahu tak orang tu cakap engkau gini. Kita rasa, ya Allah, kenapa ya? Apa salah saya? Kenapa sampai orang nak cakap begitu pada saya? Kita rasa sakit tahu hati kita. Dan kalau kita tahu perasaannya sakit sangat-sangat bila ada orang cakap pasal kita, kenapa kita mesti cakap pasal orang lain? Kenapa kita mesti mengumpat orang lain? Kenapa kita kena memburukkan orang lain? Ini adalah perkara yang Nabi SAW dah pesan. Jaga. Sebab apa? Ucapan kita, dia akan menjadi penyebab kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang dia bercakap dengan satu kalimat yang dia tak fikir, dia ikut hawa nafsu dia tak pertimbangkan apa yang disebutkan. Dengan kalimat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dia ke dalam api neraka, yang mananya jauh keadaan ataupun luasnya api neraka itu antara timur dan barat. Dalam sangat api neraka tu. So kita di sini jangan kerana jangan kerana apa? Jangan kerana mulut badan binasa. Itu ayat orang Melayu kita pakai kan. Jangan kerana mulut badan binasa. Jangan kerana mulut kita masuk neraka. Kan? Jangan kerana mulut kita masuk neraka. So kita tak nak. Kalau boleh, biarlah mulut kita, lidah kita ini yang Allah berikan dengan nikmat boleh bercakap, dia menjadi punca kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita hendak. Tapi kalau kita memilih, ini pilihannya muslimah, pilihan kita. Kita nak pilih macam mana? Kita nak buat kawan kita sakit hati dengan ucapan kita, ataupun kita nak buat dia menjadi orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ucapan kita. Kita pilih. Sebab tu kita ni jangan suka jadi orang yang suka menyindir, jangan suka jadi orang yang cakap belakang lah, senang kata. Kan? Yang cakap belakang. Sebab apa? Kena ingat, kita ni kalau nak jadi orang yang baik, Muslim yang baik, Nabi SAW pernah ditanya tentang manusia yang mana yang paling baik. Apa kata Nabi? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang baik adalah apabila dia, orang Muslim yang lain, terselamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Kita nak jadi muslimah yang baik itu tadi. Dan kita nak mempraktikkan hal tersebut, antaranya ialah dengan rakan-rakan yang ada di sekitar kita. Itu caranya. Kita nak jadi muslim yang baik, bagaimana ucapan yang kita ucapkan dengan rakan-rakan kita. Dan kalau kita di belakang dia, ataupun kalau dia tak ada di hadapan kita, apa yang kita ucapkan tentang diri dia? Adakah kita akan ucapkan tentang perkara-perkara yang memburukkan dia? Adakah kita akan mengucapkan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dia, mengaibkan dia? Ini kalau kita lakukan, bermakna kita bukan muslim yang baik. Kita bukan muslimah yang nak ikut sebagaimana yang Nabi SAW sarankan. Bahkan kita menjadi seorang muslimah yang mana Nabi sebut di sini ada dua wajah. Kan? Ada dua wajah. Kalau kita rujuk pada hadis pada muka surat 397. Okey? Pada muka surat 397. Nabi SAW menyebutkan, hadisnya ada pada perenggan 1, 2, 3. Perenggan yang ketiga di situ. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sebutkan di sini, tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallahi zal wajhain. Akan kamu dapatkan pada hari kiamat orang yang paling jahat di sisi Allah, iaitu orang yang bermuka dua. Ada dua muka dia. Bagaimana dia? Allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Nabi kata apa? Dia mendatangi kelompok manusia dengan satu wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Maksudnya macam inilah, kalau dalam bahasa kita kan, depan lain, belakang lain. Okey, depan lain, belakang lain. Kita nak jadi orang macam tu, depan lain, belakang lain. Kan? Tapi saya tak sangka lah ramai orang juga begitu kan. Depan kita, ya Allah, Masya Allah, mulut dia cakap, oh manis sangat-sangat, ya Allah. Angkat kita, puji kita, sampai melangit. Kalau sampai langit ketujuh, agak langit ketujuh lah.
melambung-lambung je puji kita. Tapi belakang kita ada orang kan, dia kutuk kita, cakap macam-macam tentang kita. Ada orang begitu. Ada orang begitu. Dan Nabi kata ini adalah manusia yang paling buruk di hari kiamat. Dan kita tak nak jadi manusia yang paling buruk itu tadi. Kalau boleh kita ni berteman, kita kawan dengan orang di sekitar kita, ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Jangan kita ni berkawan kan untuk tujuan-tujuan yang kita rasa kalau kerana dia tu ramai orang kawan dengan dia, sebab tu saya nak kawan dengan dia. Dia tak baik walaupun saya tak suka dengan dia. Ini masalah kan kita ni. Sebab tu ada antara kita yang depan baik, belakang jahat. Jangan begitu. Tak boleh. Ini maknanya kita mempamerkan sesuatu yang tidak tulus, tidak ikhlas. Dan itu adalah larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kena ingat. Okay, saya nak tutup perbincangan kita pada malam ini. Ada 3 golongan yang Nabi SAW sebutkan, yang Allah redha, dan 3 golongan yang Allah benci. Okay? Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha pada kalian 3 perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala benci yang ada pada kalian 3 perkara. Apa yang Allah redha? Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah Subhanahu wa taala redha pada kalian, pada kita, bila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Bila kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'ah, dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, Allah akan redha dengan kita. Dan juga ketiga, Nabi pesan di sini, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang pada agama Allah ini secara bersama-sama dan tidak berpecah belah. Tidak berpecah belah. Kita duduk dalam agama Allah ini, dalam agama Islam, menjadi satu komuniti Muslim yang bersama-sama, bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Ini Allah redha. Ini Allah redha. Tapi kalau kita memilih untuk jadi orang yang Allah benci, golongan yang Allah benci, ada 3. 1, Nabi kata di sini, wa yakrahu lakum qila wa qal. Allah Subhanahu wa taala membenci bila kita menyebutkan itu dan ini, sesuatu perkara itu, perkara ini, tanpa ada dasarnya, tanpa ada alasannya, tanpa ada sumbernya. Kan kita pun tak tahu. Contoh kita kata tadi, mengumpat. Kita pun tak tahu kadang-kadang, kita dengar cerita tu daripada mana, dan kita dengar-dengar sumbernya pun tak betul, lalu kita sampaikan kepada orang itu, sampaikan kepada orang ini, yang akhirnya memburukkan nama baik dia. Sedangkan perkara itu tidak benar pun ada pada diri dia. Hanya kerana apa? Kita mendengar apa yang perkara buruk yang kita dengar daripada orang lain yang tentang diri orang tu tadi, kawan kita tadi, kan, tentang kawan kita. So ini perkara yang Allah benci. Perkara kedua yang Allah benci, Nabi kata banyak bertanya. Banyak bertanya perkara yang tidak penting. Okey. Kemudian yang ketiga, wa idha'atul mal, iaitu bila kalian menyia-nyiakan harta benda kalian. Harta benda yang kita ada, kita sia-siakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kita muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita nak masuk bulan Ramadan ni, kan? Lagi berapa hari saja? Kita kena jaga diri kita, akhlak kita, supaya kita jadi orang yang baik bersama-sama di sekitar kawan kita tu tadi. Menjadi orang yang Allah redha. Jauhkan diri kita menjadi orang yang Allah benci. Dan kita seboleh mana kita ni, selama mana kita hidup ni, kita kena kejar syurga Allah. Jangan sebab kerana mulut kita, jangan sebab kerana tindakan-tindakan kita yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Okey, muslimah, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini mendapat manfaat dan kita sama-sama dapat mengamalkan sifat-sifat dan adab-adab yang telah kita pelajari pada malam ini. Okey, baik, sampai di sini saja. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang lagi berapa hari sahaja lagi, dan semoga kita juga dapat menjadi muslimah yang beramal soleh, merebut peluang untuk menjadi hamba Allah yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Saya tutup
kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.